Baik. Saya ambil masa lebih kurang 5 minit ke 10 minit New Zealand. Kalau terlebih sikit, minta maaf banyak-banyak noh. Baik. Di antara benda yang saya nak kongsi malam ini berdasarkan kitab ni. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kitab susunan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki, cukup cantik New Zealand. Dia pesan, Nabi pesan, jangan kamu meremehkan, memperkecilkan benda baik walaupun benda baik itu kecil. Malam ni saya nak bawa beberapa hadis, kita kongsi sama-sama New Zealand. Yang pertama, tentang keutamaan membangunkan masjid. Kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, mana-mana masjid yang dengar kata nak buat, mana masjid kata nak minta wakaf dan sebagainya, kita nak minta, bagi sumbangan. Banyak sikit, nombor 2. Yang penting, bagi. Ada surau Ustaz, minta sumbangan Ustaz untuk buat pembinaan surau, bagi. Nabi sebut dalam satu hadis ni riwayat Imam Tabrani, baca bahasa Melayu senang. Siapa yang membangunkan masjid sekadar sangkar burung kerana Allah, siapa yang bangunkan masjid sekadar sangkar burung kerana Allah, maksud sangkar burung di sini, kalau kita terjemah dalam bahasa kampung kita, boleh jadi dia wakaf tanah Ustaz untuk buat masjid, tapi tanah yang dia wakaf tu besar sangkar burung Boleh faham bahasa tu? Sikit Ustaz ya. Ataupun dia bagi pasiak, bata, simen. Pasiak, bata, simen yang dia bagi tu, sumbangan dia bagi tu cukup untuk bina besar sangkar burung 2. Ataupun dia bagi duit, tapi duit yang dia bagi tu Ustaz cukup untuk beli satu sangkar burung Masjid harga 3 juta contoh dia bagi 50 50 kira habuan lepas sangkar burung sama dengan harga sangkar burung Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah akan bangunkan untuknya satu mahligai dalam syurga. Benda kecil tapi ganjarannya besar. Kita minta lepas ni sama-sama rebut peluang kalau ada depan mata kita. Satu. Yang kedua, saya nak minta pada ayah-ayah sekalian, amalan kedua yang kita nak kongsi malam ni, apa saja benda kotor dalam masjid surau, kita minta kutip. Nampak sampah, kutip. Tengok tek cicak, beruih tu tak ada Ustaz ambil guna tangan, kutip, pergi buang, lepas tu basuh tangan tu. Budak-budak makan coklat Ustaz, gula-gula tu, plastik dia lempar dalam masjid, ayah-ayah ambil, buang dalam poket. Sekali keluar nampak tong sampah, buang. Ayah-ayah, ibu-ibu masuk bilik ayam, tengok dalam lubang tandas tu lah, orang Kedah sebut lubang jamban tu, nampak sekilo tu ada dalam tu. Sekilo. Dia buang kemarin kau Ustaz, duduk kembang, Wallahualam lah, ngotok Ustaz. Dia duduk dalam tu banyak Ustaz. Kita nak minta ayah-ayah kalau boleh ambil timba, ambil ayak, curah benda tu, bagi dia tenggelam lah. Kami masuk bilik ayam, nampak pasiak penuh Ustaz atas tu, dia pijak tu pasiak penuh hitam, ambil paip, percik, walaupun kita tak gunakan bilik air tersebut, percik bagi bersih. Apa kelebihan dia Ustaz? Cuba dengar. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya ada seorang perempuan duk kutip kotoran, duk kutip sampah dalam Masjid Nabawi, kutip pelepah tamar, kutip biji tamar, kutip daun-daun yang jatuh dalam Masjid Nabawi. Ketika mana wanita itu wafat, baginda tidak dimaklumkan tentang kematiannya. Bila perempuan ni mati, sahabat-sahabat tak bagi tahu pada Nabi SAW. Sahabat-sahabat senyap Lalu baginda tanya, mana makcik duk kutip sampah ni? Terjemah bahasa kampung, mana makcik duk kutip sampah ni? Sahabat-sahabat jawab, dia dah meninggal ya Rasulullah. Baginda bersabda, idza mata mayyitun fa'adhinuni. Kalau ada siapa-siapa mati dalam Madinah ni, hangpa bagi tahu aku. Bagi tahu aku. Kalau ada siapa mati, bagi tahu. Lalu baginda pergi ke kubur makcik tersebut, Nabi solat di atas kuburnya, solat jenazah atas kubur tersebut, lalu baginda bersabda, hadis riwayat Imam Tabrani, sesungguhnya aku melihat wanita ini di dalam syurga. Selesai semayang, Nabi pusing pada para sahabat, Nabi kata, aku duk nampak makcik ni duk dalam syurga lah. Disebabkan apa? Dia pungut sampah, dia kutip sampah yang ada dalam masjid. Kutip sampah dalam masjid, ganjaran dia syurga. Lepas tu kita minta amalan kecil yang kedua ni buat. Boleh? Doa. Boleh ke cerita macam ni? Boleh ke jalan, insya-Allah. Ada banyak tapi kita kongsi sikit sudahlah malam ni. Yang ketiga, ayah-ayah, ibu-ibu kalau semayang, tolong perapat soft. Soft tu rapat, jangan duduk bagi renggang, jangan duduk bagi kosong. Bagi rapat soft. Baginda bersabda, siapa yang menutup soft yang renggang, Allah akan tinggikan satu darjat dan Allah akan bangunkan untuknya satu mahligai dalam syurga. Riwayat Imam Tabrani daripada riwayat Muslim bin Khalid Az-Zinji.
Siapa perapat sah yang renggang, Allah tinggi satu darjat, Allah bina satu rumah bagi dia dalam syurga. Kita nak minta, buat. Boleh no? 3. Yang keempat, yang ni jangan marah sajalah no. Saya mengajak letak musik tu saja sajalah. Baik, yang keempat, baginda ajar kepada kita satu amalan kecil yang cukup banyak manfaatnya, memasukkan rasa seronok ke hati orang Islam. Bagi orang Islam seronok. Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa paling baik sekali? Baginda menjawab, engkau memasukkan rasa seronok ke dalam hati seorang yang beriman. Kamu buat bagi orang seronok, tu amalan yang cukup-cukup baik tu. Mengajak kalau boleh pukul 9 berhenti, baru seronok dia lah. Kan? Lajak 9.30 orang tak seronok. Contoh, ni nak kena berhenti dah nampak gaya ni. Baik. Nabi sebut contoh yang mudah, Nabi sebut engkau kenyangkan rasa lapar, kau bagi makan pada orang. Satu. Nak bagi orang seronok ni. Ataupun kau bagi pakaian untuk tutup aurat dia. 2. Ataupun kau tunaikan hajatnya. 3. Tak apa nak faham Ustaz? Baik, macam ni contoh mudah. Ayah-ayah semua ada keluarga masing-masing. Nak bagi mudah faham. Ayah-ayah satu amalan yang paling baik, kita bagi orang seronok. Anak duduk di rumah, ayah-ayah balik lagi, anak sebut, ayah, malam ni malam minggu, jom kita makan cakotiau boleh ayah? Telur ayam basuh. Teringin nak makan cakotiau ayah. Ayah-ayah kalau orang yang baik, ayah-ayah bawa dia, walaupun letih balik semayang ni, ayah-ayah bawa anak pergi makan, sekali dengan bini tu lah. Bawa pergi. Bila dia makan tu, dia seronok, ayah-ayah dah buat satu amalan yang paling afdal dalam Islam. Simple lah. Bawa dia pergi makan, dia makan tu seronok Ustaz, dah buat satu amalan yang cukup besar. Cukup besar. Ibu-ibu di belakang, balik di rumah, anak pesan, mak, esok mak buat apa bihun sup boleh lah mak. Kita letih je lah. Tapi bila kita buat juga bagi dia seronok, kita dah buat satu amalan yang paling afdal dalam Islam. Boleh faham tak tu? Ayah-ayah di sini, balik di rumah lagi, bini kata, abang, saya ni baju raya saya ni hak tu lepas abang. Oi. Saya teringin lah nak beli baju raya baru, walaupun raya dah lepas 2 minggu dah. Teringin abang nak beli baju baru. Mereka kata di pasar Kemboja murah. Pasar Kemboja, jenuh beratuk, tunggu lah. Mereka kata kat pasar Kemboja murah abang, boleh beli apa? Bundle. Oh. Ayah-ayah ada duit sikit, walaupun duit tu kita nak pakai, ayah-ayah tarik bagi kat bini. Bini dapat dia seronok menyenyek tu kan. Seronok dah. Ayah-ayah dah buat satu benda yang paling-paling afdal. Boleh? Kita nak minta buat. Ibu-ibu di belakang. Ni, di antara satu daripada cara nak bagi orang seronok, tunaikan hajat. Ibu-ibu di belakang. Ayah-ayah duk minta lama dah nak nikah 2. Kan? Ibu-ibu tunaikan hajat mereka. Ibu-ibu buat satu benda yang cukup afdal. Boleh tak tu? Yang tu tak boleh Ustaz. Minta maaf no. Seronok musik tajuk tu salah. Jangan marah. Boleh tajuk tu? Seorang pun tak engguk nampak kaya. Tak apalah. No, kita nak minta sama-sama amalkan. Dan yang terakhir jalan, 2 yang terakhir. Nabi pesan kepada kita supaya banyak membaca ayat kursi. Dan kalau boleh ayah-ayah selepas sembahyang fardu pastikan ayat kursi baca. Kalau tak sempat baca, kita cadang waktu berjalan balik baca. Tak sempat juga Ustaz, tadi kalau mai habis sembahyang maghrib duduk kuliah dan sebagainya, balik sembahyang isyak satgi Ustaz, qada balik ayat kursi hak maghrib tu. Sebab amalan yang dibuat oleh para ulama, ada ulama yang qada balik amalan tersebut. Antaranya Imam Ibn Sirin. Contoh, wirid lepas sembahyang maghrib kita tak pernah tinggal. Tapi mari tu lambat Ustaz sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib ada kuliah, tak ada nak wirid, tak ada nak apa Ustaz Habis kuliah sembahyang isyak. Habis isyak wirid isyak macam biasa. Waktu berjalan balik tu, berhabis pula wirid sembahyang maghrib tadi. Qadaan. Serupa qada lah bahasa mudah dah. Nak latih diri supaya berkekalan mengamalkan wirid tu. Satu daripada wirid yang saya minta jangan tinggal, amalan membaca ayat kursi. Baginda bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, siapa baca ayat kursi selepas sembahyang fardu. Lepas sembahyang fardu baca, lam yamna'hu minal jannah. Orang ni tunggu syurga. Orang ni terjemah mudah, tidak ada penghalang antara dia dengan syurga. Illal maut, melainkan mati. Terjemah mudah, orang ni tunggu masa ya nak masuk syurga. Tunggu bila? Tunggu dia mati ya nak masuk syurga. Faham bahasa tak?
Terjemah dalam bahasa mudah Ustaz, orang yang amalkan ayat kursi selepas mayang fardu, insya-Allah Allah bagi syurga pada dia. Tapi nak masuk syurga kena tunggu mati dulu. Itu kita minta amalkan. Dan amalan yang terakhir nak minta baca la haula wala quwata illa billah. Amalan membaca la haula wala quwata illa billah. Man qala la haula wala quwata illa billah, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, baginda bersabda, kana dawaun, dia adalah ubat kepada 99 jenis penyakit. La haula wala quwata illallah tu ubat 99 jenis penyakit. Cing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit urat, sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut, sakit kaki, baru 8. Gastrik 9. Ya salah. Ini 99 jenis penyakit. Kami beramal Ustaz, tak sembuh pun kencing manis kami. Walaupun tak sembuh, Allah akan kurniakan kesabaran menghadapi kencing manis tu. Boleh dapat zakat tu? Dan baginda sebut aisaruha, penyakit paling simple, paling ringan, paling cepat Tuhan sembuhkan. Alhammu. Alhammu ni kita terjemah gundah gulana. Tak berapa faham Ustaz? Serabut. Penyakit serabut. Ayah serabut, la haula wala quwata illa billah. Ada problem no, serabut, la haula wala quwata illa billah. Ustaz pukul 9 tak berhenti, la haula wala quwata illa billah. Boleh dapat hasil no? Insya-Allah. Tak, benda ni kita minta amalkan. Sebab lah duit pakai tak ada ni, pakai duk serabut pula kah. Baca la haula wala quwata illa billah banyak-banyak. Boleh no? Insya-Allah, mudah-mudahan hasilan. Pertemuan akan datang kita akan kongsi amalan-amalan kecil yang lain yang besar ganjarannya insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk dalam diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.